Ramai tak sekarang kita tengok orang tak malu? Bukan bermakna kita ni baik ya tuan-puan sekalian, tapi sama-sama andai kata kita salah, ustazah salah, bagi teguran, bagi nasihat. Ustazah tak malunya ustazah buat macam tu. Ya, bagi teguran, bagi nasihat. Dan ustazah pun selalu juga terima teguran. Selalu terima teguran. Pernah ustazah pakai tudung, sahabat-sahabat sekalian, mungkin warna tu cerah. Warna tu cerah. Kita memang hanya jumpa dengan audien muslimah saja. Memang ustazah keluar dari rumah, pergi ke program, jumpa audien muslimah. Dan mungkin sebagai manusia biasa, ustazah tak perasan. Tak perasan benda tu. Orang lain yang tengok kita. So ada teguran. Datang seorang tegur. Ustazah, oleh kerana warna tudung ustazah tu cerah, bagi pandangan mata dia macam tak kena. Ya, dengan sosok tubuh kita dan sebagainya. Masya Allah, ya, maknanya kita boleh jadi ditegur. So ambil pengajaran, lepas ni tengok keliling cermin tu. Keliling kan, nak bercermin, bukan cermin soal nak cantik tuan-puan. Keliling untuk tengok apa, ada tak mana-mana yang tak kena ni. Sebab kita nak jadi apa, kita dengan tak sengaja, tak langsung, orang akan ikut kita. Pusing keliling. Nak turun, nak jumpa, semua tanya, okey tak, okey tak. Bukan okey soal nak nampak cantik. Sebab kita bawa dakwah kepada orang. Pernah ditegur. Maknanya apa dia? Ya, kalau ada benda yang tak kena, mesti kita tegur. Dan itu yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Sifat malu itu sudah ditarik. Bukan pada orang laki-laki sahaja. Bahkan kepada wanita-wanita yang sewajarnya lebih lagi memiliki rasa malu kerana ketinggian iffatun nafsi, kehormatan diri yang ada pada seorang wanita. Ya? Ustazah bekerja sebagai pensyarah kurang lebih 23 tahun. Dan 2 hari bulan 5 baru ni ustazah sudah pembesara pilihan. Sepanjang 23 tahun ustazah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pekerjaan, tempat bekerja dan sebagainya benar-benar ustazah sifatkan sebagai tempat bekerja UTM, cara bekerja, budaya bekerja yang membantu kita untuk menjaga iffatun nafsi, kehormatan diri kita. Memang tak ada pergaulan dengan orang lelaki, tak ada. Kalau ada, namanya mesyuarat. Ya, mesyuarat pun kita tak duduk dekat-dekat. Kita ada kursi tu, kita boleh pilih mana tempat duduk kita yang lebih menjaga iffatun nafsi kita. Sebab kita duduk lama ni, 4 jam nak mesyuarat ni. Nak makan pun depan orang tu. Ya, nak bercakap pun depan orang lelaki tu. Kita boleh buat pilihan, kat mana tempat aku patut duduk. Sesengaja nak pergi duduk depan duda tu buat apa? Betul tak? Ini soalan untuk kita, sahabat-sahabat. Sengaja orang tu duda, kita pergi duduk depan dia. Nak buat apa? Kursi lain banyak lagi. Kita tanyalah diri kita. Apa yang memandu sifat ini? Malu. Tak naklah makan depan orang tu. Ya, kita duduk jauh sikit, duduk jarak sikit. Nak bercakap, nak bergurau, nak berborak. Ada benda penting kita bercakap. Tak penting. Nak buat apa bergurau dengan laki orang? Laki kita ada, pergi bergurau sampai tergolek kat rumah tu. Betul tak sahabat-sahabat? Nak buat apa pergi bergurau dengan bini orang? Nak buat apa pergi gurau dengan lelaki orang? Tak ada faedah langsung. Kalau kita ni pandai sangat buat lawak, pandai sangat bergurau, ada yang halal di rumah. Jangan pula kat rumah buat muka ketat. Kat rumah tak pandai bergurau. Tiba-tiba kawan sekerja suami kita cakap, untunglah Kak Timah, suami pandai bergurau. Bila pula suami kita pandai bergurau? Ya, untung Kak Timah suami pandai buat lawak. Heran kita.
30 tahun kahwin tak pernah kita tergelak kat lawak suami kita tu. Nampak tak? Habis tu kat pejabat macam mana? Kat rumah macam mana? Sahabat-sahabat, Ustaz balik pada cerita tadi lah. Ustaz bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, rakan sekerja yang baik. Masing-masing ada kehormatan diri yang tinggi. So kita pun terikut-ikut dengan budaya tu. Ya? Memang tak ada kami keluar makan laki-laki perempuan atas nama saya ni kawan sekerja. Tak ada. Kecuali mesyuarat. Mesyuarat kan hidang makan. So makan je lah. Tapi nama nak ajak jom kita makan dekat mana restoran ikan bakar. Tak ada. Kawan perempuan ramai. Tak habis lagi ajak semua perempuan tu untuk dibelanja. Tak payah masuk kepada yang laki-laki. Itu batas. Kenapa? Sebab kita rasa malu. Nak ajak seorang laki-laki yang bukan mahram kita untuk makan, bukan setakat nak malu, tak terfikir. Ya, jom tengah hari ni Cik Saleh, jomlah kita keluar makan. Tak terfikir. Tak terfikir. Ya, macam mana kamu boleh keluar makan dengan suami orang ataupun dengan bukan mahram kamu? Alah, apa salahnya ustazah? Kita ramai-ramai. Ustazah nak bagi pandangan, tepuk dada, tanya iman. Selesa, silakan. Tapi kalau tanya ustazah, tidak ada keselesaan langsung. Makan bercampur gaul, laki-laki perempuan, baik balik rumah makan seorang, duduk depan TV. Ya, lagi selesa. Ini semua datang daripada apa? Rasa malu yang Allah berikan dalam jiwa seseorang. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, so kita masuk pada flow macam mana ustazah nak huraikan tentang malu ini. Dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, maksudnya akhlak yang utama bagi agama ini adalah malu. Masya Allah. Kita tak nampak sangat soal malu ni kan. Kita kalau akhlak utama kita ingatkan tawaduk. Lagi apa lagi? Sabar, syukur. Tapi akhlak utama bagi agama ini adalah malu. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, malu tu dalam bahasa Arab adalah al-haya. Malu ni cakap bahasa mana ni? Bahasa Melayu. Bahasa Arabnya al-haya. Kata Ibnul Qayyim, kata al-haya itu diambil daripada perkataan al-hayah, iaitu kehidupan. Masya Allah. Maknanya dekatnya akhlak malu tu, adik kakak sekalian, para muslimin dan muslimat, dekatnya akhlak malu itu dengan perkataan al-hayah yang menggambarkan kehidupan seluruhnya. Kehidupan seluruhnya. Siapa yang ada sifat malu, dia hidup dengan sebaik-baiknya. Tidak ada malu, ibarat hidupnya tercabut. Allahu Akbar. Tadi Ustaz bagi tahu kan, tengok hari ni macam-macam gelagat manusia yang kadang-kadang kita rasa Allah bisa tegal biasa. Ustaz tanya pada mak-mak lah, mak-mak ibu-ibu, ayah-ayah. Kita kan kalau nak terlompat-lompat, nak menari-nari kat dalam rumah, kita malu tak? Kita tak suruh ibu-ibu menari kat luar kat dalam rumah. Nampak kat mak mertua. Sambil-sambil masak tu loncat sekejap, lompat-lompat masak. Lepas tu tangan ke kanan, tangan ke kiri. Bersiul-siul kejap contohnya. Kita nak tanya, malu tak kat mak mertua? Ya Allah, tak dapat nak cerita. Kalau katalah mak mertua tu meninjau, kita ingatkan orang tak ada kan, kita buat macam tu kan. So tengok mak mertua kita ada, itu rasa nak masuk dalam periuk. Rasa kita nak rebus je lah, kita ni rebus je lah. Kan tak payahlah rebus daging, rebus aku je lah. Dia punya malu.
Tengok TikTok hari ni. Tengok orang muda, orang tua sama naik. Tak apa, mak mertua saya tak tengok, dia tak ada TikTok. Tuan-puan, Allahu Akbar. Cuba dah fikir. Kadang-kadang Ustaz tengok gelagat tu pun dalam hati kan, ataupun cakap kat anak-anak. Orang bayar kita 1 juta pun tak buat macam tu. Kita buat kat dalam rumah pun, hanya untuk tontonan keluarga pun, kita tak buat. Ya, macam-macam lah gaya-gaya. Kita kena ingat ya, Allah bisa tegal biasa. Lama-lama semua jadi lumrah. Apa yang Allah angkat? Malu. Yang Allah angkat adalah rasa malu. Malu tak apa kata Ibn Qayyim? Kehidupan kamu. Tapi bila malu tu Allah angkat, kamu dah tak rasa apa dah. Macam tu depan orang macam ni. Kita akan tengok tuan-puan sekalian apa kesan-kesannya dalam sebuah kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia malu? Ambil definisi malu dulu. Malu ni adalah satu rasa tekanan dalam jiwa. Payah juga kan nak definisi malu ni macam mana? Ni kalau Ustaz tanya ni tak habis sampai petang ni, apa definisi malu? Ya, kita tahu sebut malu, definisi dia apa? Kata Al-Jurjani yang berpendapat malu ini adalah satu rasa yang menekan jiwa. Dia menekan jiwa untuk menjadikan jiwa tersebut berwaspada daripada kecelaan. Masya Allah. Satu tekanan kat jiwa kita. Tekanan tu untuk apa? Supaya hati-hati. Supaya waspada. Jangan main lepas semua. Kenapa? Apa pentingnya tekanan itu? Supaya kita tak buat sesuatu yang tercela. Tuan-puan, berani tak nak marah anak dalam masjid ni ataupun depan orang? Berani tak? Macam mana kita marah kat rumah? Muslimat ni pernah marah anak tak ni? Tengok macam baik sangat ni. Pernah marah anak tak? Macam mana marah anak kat rumah? Kau-kau kan? Ya? Ni nampak kat masjid ni tertib. Seumpama tak ada nafsu amarah langsung. Tapi pernah tak kita marah anak kita? Pernah. Kenapa kita tak marah yang seumpama itu depan orang ramai kat kedai? Malu. Ya malu. Bukan sebab sabar sangat pun. Dia tak sabar, dia postpone. Bukti tak sabar tu, ini tangguh saja. Bukan tak jadi marah, mak tangguh. Mak kumpul semua tenaga mak. Kat mana mak akan lempiaskan semua tu? Kat rumah. Maknanya bukan sabar. Habis tu apa yang menghalang kita? Satu tekanan kepada jiwa kita. Sabar, sabar, sabar. Jangan buat, jangan buat. Ustazah kat depan tu. Malu. Bila Allah angkat malu tu sahabat-sahabat, Masya Allah, hidup kita boleh ganap. Boleh musnah. Kalau tuan-puan tak percaya, cuba pergi mengamuk kat restoran orang. Pergi. Tengok lepas apa yang tuan-puan akan lalui. Ada pula orang tukang viral. Allahu Akbar. Kalau ustazah punya pandangan ya tuan-puan, ustazah malu untuk viralkan kesalahan orang. Kenapa? Kita tak tahu hari kita bila. Contoh ya, ada seorang wanita kan, ya, yang sedang marah dekat jalan raya kan. Kemudian ialah, maknanya dia tu buka dia punya tingkap, dia cakap perkataan yang memalukan. Tapi ada tukang ambil gambar yang kemudian viralkan benda itu. Ustazah melihatnya sebagai satu budaya yang tidak sihat dalam masyarakat. Kenapa? Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Kita ada cara lain
untuk menjaga maruah orang, dalam masa yang sama kita nak baiki kerosakan yang berlaku. Tapi bila kita sebar macam tu, Masya Allah, kita tak tahu wanita tu mungkin ibu kepada anak-anak yang menyayanginya. Dia bukan ibu yang macam tu pun kat rumah. Mungkin dia seorang anak yang salihah kepada mak ayah dia. Tapi tekanan yang sedang dia lalui ketika itu menyebabkan dia marah, tak sabar. Tapi kita pun tak segan silu nak menayangkan aib orang pada orang lain. Sedangkan Allah suruh, perintah apa dia? Tutup keaiban orang lain. Aib kita pun kerana kita rasa malu, tak nak tunjuk ke orang. Apakah kita tidak malu menayangkan aib orang pada masyarakat, pada orang awam? Ini pun kita kena tengok, ya, tentang diri kita. Kembali kepada definisi tadi. So malu ni ada tekanan kat jiwa, waspada, hati-hati, cermat, ingat syariat macam mana supaya tidak berlaku perkataan ataupun perkara yang tercela.